Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Akhirnya, orang Malaysia takkan marah lagi dah lepas jumpa Toyota Vios dekat waktu malam. Sebab apa? Yalah, Vios dulu-dulu ni, ada orang yang tak reti, dia buka lampu fog lamp dekat tengah-tengah malam. Mana mahu orang nak marah. Dan untuk Vios yang terbaru ataupun versi 2023, sekarang ni dia dah tak ada fog lamp. Dia dah tak ada fog lamp belakang. Secara automatically, orang Malaysia takkan marah lah. Dan lebih penting adalah, bukan setakat fog lamp dah tak ada. Tetapi, kesemua, boleh katakan kesemua yang ada dekat Vios yang baru ni semua adalah baru. Termasuklah platform baru, chassis baru, suspension baru, design baru. Dan boleh katakan segala-galanya adalah lebih baru. Dan lebih penting adalah, kalau dibandingkan dengan Vios yang terdahulu, ini jauh lagi smart, ini jauh lagi handsome, dan ini jauh lagi sedap. Dari sebelum itu, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut pasal Toyota Vios yang terbaru ini, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan loceng. Abang Gan lah. Beli kapit Dodomax ke? Uish, bukan satu, 3 kau beli. Iyalah, saya beli Dodomax ni sebab saya tengok Abang Gan review lah. Dahsyat betul lah kau. Dah lah senang nak cuci. 2 layer, kalis air, kapit pun premium. Siap 3 tahun waranti. Sebab itulah saya terus sambar ni. Satu untuk wife, satu untuk saya, satu untuk parents. Kalau boleh tak adik-beradik pun saya nak beli. Oh, tak sangka aku punya racun. Memang menjadilah. Barang baik kenalah share-share kan. So guys, jadilah pengguna bijak macam bro ni. Nak pilih kapit kereta premium, Dodomax kan ada. Diam tak diam, sebenarnya Toyota Vios dah lebih 2 dekad dekat Malaysia. Dia start masuk Malaysia 2003 dan sekarang ni 2023 with the new design, new chassis, new platform, dan boleh katakan almost segala-galanya adalah new. Dan sebenarnya untuk pasaran Malaysia, untuk Vios yang terbaru ataupun 2023, dia ada 2 pilihan varian iaitu E dan juga G. Di mana di sebelah abang ini adalah varian G, yang ini adalah versi yang paling high spec sekali. Design memang totally new. Dan dari segi design, ada banyak orang yang kata depan macam Toyota Corolla, belakang macam yang lain-lain pula. Tetapi yang lebih penting adalah Toyota kata dia punya design language ni adalah based on power design. Di mana kalau dari segi design dia buat macam ala-ala fastback sedikit dekat bahagian belakang. Yang ini kita akan cerita kejap lagi. Kau akan tengok dulu betul ke tak betul. Nanti aku nak minta korang komen. Okay? So sekarang ni kita nak tengok apa yang ada dekat kereta ni. First, daripada segi hadapan. Depan, dia dah tak shy-shy dah. Dia tak malu-malu macam Vios yang sebelum ini. Vios macam Keli. Yang ini dia lebih berani. Kalau kau tengok grill dia lebih besar. Memang grill dia sangat-sangat besar dengan black piano punya colour. Dan dengan lampu LED yang agak-agak menajam dengan sequential light. Tapi sequential light dia pada bahagian belakang lah, bukan bahagian depan. Depan adalah normal. Dan depan sekarang ni dah tak ada fog lamp juga. Sebaliknya, untuk bahagian depan ni, dia ada banyak kemasan katakan black piano. Contohnya untuk bahagian tepi. Dan ini sebenarnya tujuannya adalah lebih kepada aerodinamik. Dan juga ini Eden panggil sebagai ongap angin lah. Semana untuk floor, dia punya angin masuk dalam, akan lalu ke bahagian rim. Rim orang katakan lebih untuk coolingkan lebih orang katakan dia punya brake, dan bawa lah ke bahagian belakang. Dan termasuklah untuk bahagian bumper bawah, dia ada design black piano juga kat sini. Dan kalau kau tanya pada aku, adakah lawa untuk design yang ni? I will say yes. Aku rasa ini jauh lagi lawa berbanding daripada Vios yang sedia ada. Jauh babe. Seterusnya, untuk bahagian rim. Rim sekarang ni adalah rim baru. Rim 2 tona 17 inci. Ini adalah versi high spec. Kalau low spec, 16 inci lah. So, untuk bahagian tepi ni, yang lebih penting inilah. Untuk bahagian air pillar yang ni, nampak macam simple. Sebenarnya, salah satu tujuan dia adalah untuk mengurangkan bunyi lah.
and orang katakan dari bunyi angin yang biasa terhasil daripada side mirror. Tetapi untuk yang ni, salah satu dia lebih kepada aerodynamic jugalah untuk bahagian tepi. Dan side mirror bukan hitam ke apa, still body colour. Dan of course kalau kita nampak untuk bahagian bawah ada kamera. Yes, untuk kereta yang ni dia ada 360 kamera, dia katakan 3D. Yang kejap lagi kita tengok betul ke tak betul 3D. Okay, so untuk bahagian sini kita nampak ada bagi door visor. Baru tadi perasan Vios yang baru ni dah ada RFID. Kiranya kita dah cek semua kereta. Yes, kita rasa RFID ni memang standard untuk setiap kereta. So untuk bahagian tepi sama juga, pintu dia tak ada kemasan kun ke apa. So all is about body colour. Dan dari segi dimension sebenarnya untuk Vios yang terbaru ni, dia adalah lagi lebar, lagi tinggi, wheelbase lagi panjang. Kiranya diberikan legroom yang lebih besar dekat bahagian dalam. Dan boleh katakan semua adalah lebih besar dan lebih, orang kata sekali-kali yang lebih berbanding daripada Vios yang sedia ada. Dan beralih untuk bahagian belakang, Toyota kata belakang dia macam ala-ala fastback sikit. Kalau kau tanya pada aku, adalah sikit lah, tak adalah terlalu fastback sangat. Dan apa kata korang juga? Kau tengok ni, nampak fastback ke tidak? Nampak okey ke tidak? Cuba komen sikit. Dan untuk bahagian belakang, kita terima banyak respon tau. Ada yang katakan belakang macam Honda City. Ada juga yang katakan belakang macam Preve. Tu macam-macam komen. First impression aku, nampak macam City pun ada juga. Dan untuk bahagian belakang, dia cuba meshkan untuk bahagian depan, di mana dia banyak datangkan dengan black piano. Contohnya untuk bahagian orang katakan spoiler agak taklah besar sangat, okey untuk bahagian belakang ni. Dan juga dia ada kemasan black piano untuk bahagian boot yang ni, okey. Dan seterusnya untuk bahagian bawah, bumper bawah pun sama juga black piano. Dan untuk bahagian tepi yang ini ramai katakan too over. Bagi aku, yes, nampak macam a bit too over, tapi okey. Dan salah satu peranan dia adalah untuk lebih pada aerodynamic. Bagi aku, okey lah. Dia nampakkan kereta ni lagi sporty, lebih kena dengan jiwa anak muda lah. Okay? Dan seterusnya, kita nampak kat sini, yang ni second shell light. Second shell light cuma hantar bahagian belakang sahaja. Okey, dan seterusnya, untuk boot space. Boot space sekarang ni, 475 liter. Tetapi, lebih pentingnya adalah, Toyota telah removekan tayar spare dekat kereta ni. Kiranya, bagi korang yang ambil Vios, sekarang ni dah tak ada tayar spare. Sebaliknya dia bagikan tayar kit repair lah untuk bahagian itu jika ada berlaku pancit. Dan of course, apabila buangnya tayar spare, bawah ada ruang. Dan bawah ni sebenarnya dia ada hidden storage dekat bahagian bawah. Okey lah, boleh suruh ada benda-benda kecil lah. Tetapi oleh kerana tiada tayar spare, sebenarnya untuk kereta ni sebenarnya dia gabungan lah. Tak ada tayar spare, termasuklah tak ada orang katakan new platform, chassis, everything. Berat dia dah 110 kg, lebih ringan berbanding daripada Vios yang sedia ada. Dan seterusnya, untuk yang ni, Vios dia tak ada 60-40 kiranya kursi bahagian belakang tidak boleh turun. So kiranya you have this space limit. So kau boleh letak barang macam ni. Kalau kau nak beli barang panjang ke almari ke apa, kau memang tak boleh semat sebab belakang memang tak boleh buka. Okay? So ini adalah overall untuk bahagian belakang Vios. Apa pandangan kau pula pasal belakang dia? Cuba komen sikit. Untuk bahagian dalaman memang improve banyak berbanding daripada Vios sedia ada. First kita tengok bahagian dashboard. Dashboard atas ni of course ini adalah hard case lah, kecuali yang warna coklat saja, yang soft termasuk bahagian pintu hard, bawah ni soft. Yang ini pun adalah yang jenis yang soft. Untuk yang ni bahagian tengah kita nampaklah skrin tersentuh infotainment 9 inci, Apple CarPlay, Android Auto. Untuk meter TFT 7 inci fully digital. Yang ini kalau aku tanya guna aku guna Azia, nampak macam Azia, nampak macam Alza juga. So untuk yang ni sama juga, dia ada 3 mode pemanduan, dia ada Eco, dia ada normal dan dia ada sport mode. Steering pun lebih kurang sama juga, macam Veloz juga, macam Perodua juga. Cuma yang ni kelainan dia adalah dia ada pedal shift kat sini lah. So drive is more enjoy untuk kereta yang macam ni. So untuk bahagian tengah seat sama, katakan kemasukan tanpa kunci, keyless entry. Untuk bahagian aircon sama seperti Veloz, tidak ada memori, just straight forward benda tu. So untuk bahagian tengah juga kita nampak ada electric parking brake dengan auto hold. Dan termasuklah dia boleh tukar-tukar colour. Yang ni lebih kepada mood feeling lah. Dan colour ni cuma ada bahagian tengah ni saja. Berbanding daripada Thailand, termasuk dengan atas semua ada. Tapi untuk pasal Malaysia, cuma dekat sini je. Total dia ada 64 colour. Seat semua adalah fully leather. Dan untuk yang lain-lain kat sini ada 3 USB port, 1 di hadapan, 2 di belakang.
Kiranya 2 Type A, 1 Type C. Dan untuk bahagian tepi sebenarnya dia ada kemasan macam ala-ala diamond cut berwarna gelap kat sini. Bahagian kiri kanan ada, dekat bahagian center console pun ada juga. Tetapi satu je kelemahan dia. Dia jenis yang mudah tinggalkan cap jari. Dan of course yang untuk bahagian belakang memang wheelbase dia lagi luas. So basically duduk belakang memang lagi luas, lagi besar untuk leg room. Tetapi untuk bahagian seat masih lagi menegak. Boleh lagi terima lah. Dan yang lebih penting adalah for the first time ever dalam Vios, sekarang ni belakang dah ada aircon belakang. So kesimpulannya untuk bahagian dalam is memang better, tetapi ada beberapa benda-benda kecil yang kalau boleh diimprove lagi cantik. Okey, so di sebalik kita cakapkan Vios guna platform baru, chassis baru, suspension baru, design baru, interior baru, tetapi ada satu benda yang sama. Apa dia? Ya, engine. Engine masih lagi engine yang sama, iaitu 1.5 liter dual VVTi 4 silinder dengan 106 horsepower, 138 Nm torque, kecuali dari segi gearbox. Gearbox adalah gearbox yang baru, di-calling sebagai New CVT, dan sebenarnya dia adalah gearbox yang sama yang diguna pakai dekat Alza ataupun Veloz, ataupun dalam ketika lain adalah DCVT 7 kelajuan. Tetapi walaupun enjin yang sama, tetapi Toyota dia dapat tuning sedikit, di mana dari segi horsepower, dari segi torque dia adalah lebih rendah sedikit berbanding daripada enjin yang sedia ada, iaitu dia adalah 1 horsepower lebih rendah dan juga 2 Nm torque lebih rendah dan dibandingkan dengan Vios yang sebelum ini. Di mana hasilnya daripada tuning ini, Toyota kata dia dapat turunkan fuel consumption, di mana untuk fuel consumption dia adalah 8% lebih better berbanding daripada Vios sebelum ini, di mana number dia adalah 5.2 liter per 100 km. Adakah driving untuk Vios yang terbaru ini jauh lebih better berbanding daripada Vios yang ada dengan kehadiran DNGA? Jawapannya yes, dia adalah lebih better. Walaupun untuk dia punya gearbox agak nampak? Memang agak bising dan dia tak dapat absorb bunyi itu, di mana kalau dia dapat absorb bunyi itu memang lagi cantik, lagi perfect. Tetapi well, semua faham karakter CVT bagaimana. Kalau kita bawa secara biasa, like right now normal 80, 90, kita bawa relax, dia tak ada bunyi macam tu lah. Sambil aku tekan acceleration full, pop, aku dapat rasa sikit dekat bahagian kaki aku ni ada sedikit gegaran-gegaran yang aku tak tahu daripada mana, tapi it's normal. Untuk Veloz pun ada juga, untuk Alza pun ada juga. So untuk yang ni pun ada juga sedikit lah. Dan tetapi lebih penting lah dari segi handling, yang ini jauh lebih better lah. Even dari segi, tak payah cakap lah sebenarnya, kau bawa mana-mana model yang ada di TNGA, memang sedap, memang perfect. Kau tengok dari segi handling dia, lebih sharp tau, memang sharp. Sebenarnya once dikatakan this is the new platform dengan DNGA ke TNGA ke, automatically dapat membayangkan kereta ni memang sedap. Betul, Yang. So keseluruhannya, adakah Vios lebih better, lebih sedap, lebih berbaloi? Jawapan aku yes, memang lagi sedap daripada Vios yang sebelum ini. Memang sedap. Kau kena bawa dulu, kau kena try dulu, dan kau akan faham apa yang aku maksudkan ke situ. Jadi kita dah settle test drive dan persoalannya berapa pula harga? Okey, untuk harga sebenarnya Toyota Vios terbaru dijual start daripada RM90,000 untuk versi low spec dan RM96,000 bagi yang high spec, iaitu versi G spec. Dan kiranya ada perbezaan RM6,000, di mana ada lebih perbezaan, kebanyakan dia dari segi aksesori saja. Dan kalau kau tanya aku, adakah berbaloi untuk ambil Vios yang baru? Well, kalau aku nak bandingkan dengan Vios yang sedia ada, aku rasa sangat-sangat berbaloi. With the new
platform, new chassis, new suspension. Segala-galanya new. Walaupun engine masih kekal sama, tetapi I've nothing to complain lah. Aku tak ada benda nak complain. Nak banding dengan Vios dia ada, memang jauh sedap. Kecuali dari segi engine dia lah, ada sedikit mengaum. Tetapi overall masih lagi okey. Tak ada spare tayar, it's okay. Itu kita faham. Tapi Malaysia, kita memang perlukan benda-benda itulah. Dan persoalan lebih penting, antara Vios yang terbaru dengan Honda City, mana satu yang kau akan pilih? Nak kita buat direct race tak? Kalau nak, cuba komen sikit. Cek satu nanti kita akan buat comparison dan juga kita akan buat comparo. Kita akan direct race juga. Tengok siapakah yang bakal menang. Jadi, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng dan follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok, segala mak nenek, pandai laju dan juga abang sekali. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.